Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan saya untuk membuat satu lagi pembentangan tentang sejarah alam dan manusia yang membincangkan banding beza antara teori sejarah barat dan fakta sejarah menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Bagi siri yang ketiga ini, perbincangan adalah berkaitan dengan keadaan bumi dan hidupan awal. Keadaan bumi pada peringkat awal. Bumi merupakan satu planet yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sesuai dan dilengkapi dengan semua keperluan untuk kehidupan, seperti udara, air, cahaya matahari dan tanah. Dia yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan menjadikan haiwan, menjadikan gunung ganang, sungai dan lautan. Menurut teori sains dan sejarah barat, jutaan tahun dahulu, seluruh permukaan bumi dilitupi oleh air batu. Dan zaman itu dikenali sebagai zaman air batu, Ice Age. Sejauh manakah kebenaran teori tersebut? Adakah ianya tidak bertentangan dengan fakta Al-Quran dan Al-Hadis? Zaman air batu. Zaman air batu. Menurut teori sejarah barat, pada awalnya bumi mengalami suhu yang amat sejuk, menyebabkan sebahagian besar permukaan bumi dilitupi oleh air batu. Perubahan suhu bumi dari sejuk kepada panas menyebabkan berlakunya proses penggelesiran, iaitu proses air batu menjadi cair. Proses ini memberi kesan kepada bentuk fizikal bumi, iklim, cuaca dan hidupan. Zaman air batu ini dikatakan melanda dunia sebanyak 4 kali, atau 4 tahap zaman. Zaman-zaman itu dikenali sebagai zaman Miosin, zaman Pliocene, zaman Pleistocene, dan zaman Holocene. Zaman Miosin berlaku antara 25 juta tahun hingga 5 juta tahun dahulu. Pada zaman ini, terbentuknya gunung ganang yang ada pada hari ini secara fizikal. Mamalia telah berkembang di muka bumi. Hidupan laut juga telah wujud. Di akhir zaman Miosin, suhu dunia panas dan kering. Zaman Pliocene berlaku antara 5,3 juta hingga 2,6 juta tahun dahulu. Penyejukan global berlaku sekali lagi, menyebabkan perubahan bentuk muka bumi. Beberapa dataran terbentuk dan munculnya padang rumput dan savanna. Dengan perubahan suhu ini juga berlakunya penghijrahan haiwan ke habitat baru. Zaman Pleistocene berlaku antara 2,5 juta hingga 10,000 tahun dahulu. Glasier dikatakan berlaku sebanyak 11 kali. Manusia sudah wujud dan sudah tahu cara mendapatkan api. Kebanyakan haiwan sudah wujud. Zaman Holocene bermula sejak 10,000 tahun dahulu yang dikenali juga sebagai zaman Mesolitik yang memisahkan antara zaman Paleolitik dan zaman Neolitik. Manusia sudah mencapai kemajuan dalam kehidupan. Aktiviti pertanian telah bermula. Hidupan di atas muka bumi. Menurut teori sejarah barat, 650 juta tahun dahulu, tiada hidupan di atas muka bumi. Sekitar 500 juta tahun dahulu, wujud hidupan unisel, seperti trilobite, eurypterids, dan crinostoneili. Ikan dan amfibia mula wujud 390 tahun dahulu, di mana air laut menjadi tawar. 190 juta tahun dahulu dikenali sebagai zaman Jurassik.
di mana hidupan utamanya ialah dinosaur. Dinosaur mengalami kepupusan 94 juta tahun dahulu. Kebanyakan binatang seperti kuda, badak sumbu, kucing dan anjing wujud kira-kira 18,000 tahun dahulu. Sejarah bagaimana teori zaman air batu dibuat. Teori zaman air batu dibuat berdasarkan penemuan batu yang berserakan di banjaran Alps oleh Pierre Martel pada tahun 1742 yang dikaitkan dengan penyebaran batu oleh glasier. Pada tahun 1815, jenis batuan yang sama ditemui di Val de Banyes, Canton, Swiss Valley. Penemuan serupa di barat Switzerland dan beberapa bahagian lain di dunia. James Hutton antara 1726 hingga 1797 menjelaskan batu-batu di pergunungan Alps dihanyutkan hasil tindakan glasier. Ian Chesmark 1762 hingga 1839 berhujah tentang urutan zaman air batu seluruh dunia dan mencadangkan perubahan iklim menyebabkan berlakunya pengglasiaran. Pada tahun 1837, Schimper mencipta istilah zaman ais. Pada tahun 1840, Louis Agassiz menerbitkan bukunya Study on Glaciers, Etudes sur les glaciers. Kelemahan teori zaman air batu. Kelemahan teori zaman air batu. Teori zaman air batu ini diperkenalkan oleh saintis dan ahli sejarah barat telah berjaya mempengaruhi pemikiran manusia secara global. Teori ini juga diterima oleh kebanyakan orang tanpa menyelidiki kelemahan dan membahaskan teori ini secara ilmiah. Antara kelemahan teori zaman air batu ialah: pertama, bagaimanakah saintis dan ahli sejarah pada abad ke-18 dan ke-19 dapat menjelaskan peristiwa yang berlaku ratusan juta tahun dahulu, hasil dari penemuan batu-batu berserakan. Apakah tiada keraguan tentang teori ciptaan barat ini? Kedua, zaman air batu ini tidak disebut di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, walaupun satu ayat, sama ada hadis sahih atau hadis maudhu. Tidak pernah disebut oleh ulama salaf ataupun khalaf. Tidak terdapat dalam kitab-kitab terdahulu seperti Taurat dan Injil. Tidak juga terdapat dalam cerita-cerita Israeliat dan juga tidak terdapat dalam kitab agama-agama lain. Tidak mungkin suatu peristiwa yang besar seperti zaman air batu ini tidak diberitahu oleh Tuhan pencipta alam melalui rasul-rasulnya. Ini mengesahkan bahawa teori zaman air batu ini adalah ciptaan saintis dan ahli sejarah barat bagi memesongkan pemikiran manusia. Ketiga, putaran bumi di atas paksi dan edaran bumi di dalam orbitnya ditetapkan oleh Allah SWT sejak penciptaan langit dan bumi lagi. Bumi tidak pernah melencong dari orbitnya, jadi mustahil bagi negara-negara yang berada pada garisan khatulistiwa, terutamanya, ditutupi air batu, kerana negara-negara ini sentiasa menerima panas matahari. Keadaan bumi pada peringkat awal menurut fakta Al-Quran dan Al-Hadis. Apakah yang melanda dunia? Zaman air batu yang dikatakan melanda dunia sebenarnya tidak pernah wujud. Dalam Al-Quran dan Al-Hadis, Allah SWT menjelaskan peristiwa sebenar yang pernah melanda dunia dan membentuk muka bumi yang ada pada hari ini, ialah peristiwa banjir besar pada zaman Nabi Nuh AS. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Mereka semua naik dan bahtera itu pun bergerak laju membawa mereka dalam ombak yang seperti gunung ganang. Surah Hud ayat ke-42.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lamma tawal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya kami ketika air banjir melampaui hadnya, serta menenggelamkan gunung Ganang, telah mengangkut serta menyelamatkan nenek moyang kamu ke dalam bahtera Nabi Nuh yang bergerak laju pelayarannya. Surah Al-Haqqah ayat ke-11. Dalam ringkasan tafsir Ibn Katsir dalam mentafsirkan surah Hud ayat ke-48, disebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, dikisahkan bahawa Nabi Nuh AS dan penumpang lainnya yang menaiki bahtera pada tanggal 10 Rejab. Bahtera terapung-apung selama 150 hari dan berlabuh di atas Bukit Judi selama sebulan. Mereka keluar dari bahtera pada hari Ashura, iaitu pada bulan Muharram. Dengan keterangan daripada Al-Quran dan Al-Hadis di atas, menjelaskan bahawa teori yang dibuat oleh ahli sejarah barat berkaitan zaman air batu adalah tidak benar. Sebaliknya, yang pernah melanda dunia ialah zaman banjir besar pada masa Nabi Nuh AS. Dikatakan juga bahawa pada masa itu tidak ada satu puncak pun di dunia ini yang tidak ditenggelami air. Banjir besar inilah yang telah mempengaruhi bentuk muka bumi yang ada pada hari ini. Kesimpulan, ternyata teori sains dan sejarah barat bertentangan dengan fakta sebenar dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh yang demikian, kita seharusnya jangan mudah percaya dan terpedaya dengan kehebatan dan kecanggihan sains dan teknologi yang kononnya dapat menerangkan sejarah bumi dan kehidupan di atasnya sejak zaman lampau. Sebenarnya, segalanya telah dijelaskan oleh pencipta alam ini, iaitu Allah SWT, di dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang wajib diyakini kebenarannya. Bagi siri yang berikutnya, perbincangan adalah tentang benarkah dinosaur wujud. Jadi diminta kepada semua penonton sliding ini harap like, share dan subscribe. Mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu Wa Taala di dalam penyebaran ilmu. Sekian, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.